Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Aina Insyirah binti Saiful Bahari, pemegang kad matrik bernombor P21086-030 dan berangka giliran 2021-0823-40640. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Maziah binti Muhammad Rashid selaku pensyarah bagi kod kursus EDUP 3133 di atas segala bentuk kepercayaan, pertolongan atau segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada saya sepanjang melaksanakan tugasan ini. Jadi pada hari ini, saya akan menghasilkan satu video untuk mempromosikan satu penggunaan Google Site yang telah saya hasilkan. Jadinya, saya ingin mengucapkan selamat datang ke dunia pendidikan bersama Cikgu Aina kepada semua yang sedang menonton video pada hari ini. Jadinya, pernah terfikir ke tak, kenapa Google Site perlu menjadi pilihan utama kepada anda semua dalam pembelajaran? Sebenarnya, Google Site ini merupakan satu platform yang menawarkan mod pembelajaran secara dalam talian yang boleh digunakan oleh semua masyarakat. Tambahan juga, ianya juga percuma dan boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat atau semua pengguna, tidak kira lah kumpulan, tidak kira sasaran sama ada murid, guru, ibu bapa atau sesiapa sahaja boleh menggunakannya dengan hanya memuat turun sahaja kepada QR code yang telah saya sediakan. Ketiga, ianya juga dapat membudayakan pembelajaran sepanjang hayat atau juga dikenali sebagai lifelong learning. Bukan itu saja, Google Site ini juga mempunyai banyak aktiviti yang menarik serta ilmu yang bermanfaat yang boleh digunakan oleh para pengguna dan boleh meningkatkan prestasi murid-murid. Jadi mesti menarik kan dengar? Akan tetapi mesti anda terfikirkan, tak bahaya ke guna Google Site ni? Bukankah segala data kita mudah terdedah kepada segala risiko yang bahaya? Tapi anda semua jangan risau, cikgu memberi jaminan kepada anda semua bahawa segala data maklumat peribadi yang telah anda kongsikan atau berikan akan digunakan untuk tujuan yang tertentu sahaja dan tidak disalahgunakan. Anda hanya perlu yakin bahawa maklumat atau data yang diberikan akan selamat dan hanya digunakan untuk tujuan-tujuan yang penting sahaja. Okey? Dah panjang lebar kan cikgu kongsikan kepada anda semua mengenai perisian Google Site kan? Mesti anda tertanya, mana Google Site yang cikgu hasilkan? Mari cikgu kongsikan kepada anda semua mengenai laman Google Site menarik yang telah cikgu hasilkan. Ayo sama-sama kita dengari apa yang terkandung dalam Google Site yang saya hasilkan. Mari. Pertama sekali, Google Site yang telah saya hasilkan dikenali sebagai ePerma. Jadi, apa yang dikatakan dengan ePerma ni? Mesti anda nak tahu kan? Jadi seperti yang anda dapat lihat di sebelah ini, ePerma membawa maksud E adalah eksplorasi atau elektronik, iaitu PE merupakan penerokaan atau pembentukan dan MA iaitu membawa maksud sebagai Malaysia. Jadi ePerma ini dapat disimpulkan sebagai satu aplikasi elektronik secara digital yang membolehkan para pengguna untuk melakukan eksplorasi berkenaan penerokaan terhadap pembentukan Malaysia. Seterusnya, jika dilihat di sebelah saya ini, terdapat satu poster yang telah saya hasilkan. Poster yang telah saya hasilkan ini menggunakan teknik Casper, CEASPER, Casper. Jadi, teknik Casper ini mampu membantu saya untuk menghasilkan satu poster yang menarik, tepat dan mudah untuk dibaca oleh para pengguna. Jadinya, tujuan utama Google Site pembelajaran yang saya hasilkan ini adalah sebagai satu alternatif bagi PDP bagi subjek mata pelajaran sejarah bagi tahun 6 sekolah rendah. Walau bagaimanapun, ia masih boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira kumpulan sasaran, sama ada sekolah menengah, ibu bapa atau guru-guru. Oleh itu, topik yang saya bawakan dalam Google Site ini adalah saya berfokuskan kepada tajuk negara Malaysia, iaitu memfokuskan kepada standard kandungan 10.1 iaitu pembentukan Malaysia sebagaimana yang terdapat dalam DSKP sejarah tahun 6. Oleh itu, berikut di sebelah saya ini merupakan satu pamphlet yang telah saya hasilkan sebagai satu nilai tambah bagi inovasi ePerma yang saya hasilkan ini. Jadi, anda semua boleh membaca atau menggunakannya dengan hanya memuat turun terhadap QR code yang saya berikan sebentar nanti.
Jadi, kita pergi terus kepada penyataan masalah kajian saya. Yang pertama sekali, sebenarnya murid kita kurang berminat dengan subjek sejarah disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi satu kemungkinan. Antaranya adalah sifat buku sejarah sendiri yang mempunyai ayat yang terlalu panjang menyebabkan budak atau murid-murid mudah berasa bosan. Yang kedua, murid kurang aktif dalam aktiviti PDP yang tidak memberangsangkan. Dan tambahan juga, murid pasif terhadap persoalan yang diajukan oleh guru-guru. Jadi, disebabkan itulah saya bawakan pengajaran dan pembelajaran sebagai satu pemudah caraan PDPC dengan mengaplikasikan atau memasukkan elemen-elemen teknologi yang terkini yang sesuai dengan keperluan semasa. Dan ianya juga menjadi satu alternatif terkini yang cuba saya bawakan untuk memastikan proses PDP dapat dilaksanakan walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Seterusnya, kita beralih pula kepada objektif kajian. Jadi, terdapat beberapa objektif kajian yang telah saya nyatakan. Antaranya, pertama adalah untuk mendedahkan kepada murid mengenai mood pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Seperti kita tahu bahawa sebelum ini, murid-murid hanya menggunakan kaedah pembelajaran secara tradisional di mana guru menggunakan kaedah chalk and talk dan murid hanya masuk ke kelas, mendengar, memasang telinga, membuka buku dan cuba untuk memahami isi-isi pengajaran, dan ia menjadi satu kebosanan. Yang kedua adalah untuk mengubah persepsi murid bahawa subjek sejarah itu merupakan satu subjek yang membosankan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ramai murid atau para pelajar yang telah memberi respon dan menyatakan bahawa subjek sejarah ini merupakan satu subjek yang membosankan. Objektif yang ketiga adalah untuk meningkatkan potensi murid dalam pentaksiran PBD sejarah. Jadi, mesti anda nak tahu kan apa kelebihan sekiranya menggunakan aplikasi e-Perma ini. Okey, kelebihan yang pertama yang dapat dilihat adalah ianya boleh dijadikan sebagai bahan pemudah cara dalam PDPC. Kedua, penggunaan elemen animasi yang menarik yang dapat menarik minat murid-murid atau para pelajar. Yang ketiga, terdapat variasi jenis permainan yang digunakan, antaranya ialah word wall, Padlet dan banyak lagi. Yang keempat, inovasi e-Perma ini juga telah mengintegrasikan teknologi terkini yang telah dikenali sebagai augmented reality atau lebih dikenali sebagai AR. Jadi, daripada sini kita dapat memberi pendedahan awal kepada murid tentang teknologi-teknologi terkini. Jadi, mesti anda terfikirkan bagaimana cara untuk menggunakan inovasi aplikasi e-Perma ni. Berikut merupakan manual tentang penggunaan cara e-Perma. Pertama sekali, anda semua perlulah memuat turun terlebih dahulu terhadap QR code yang telah saya berikan menerusi poster digital e-Perma. Yang kedua, gunakan butang sebelum halaman utama atau seterusnya untuk pergi ke halaman yang berikutnya. Yang ketiga, ikuti arahan demi arahan yang telah ditulis oleh guru. Yang keempat, tekan gambar untuk mencuba permainan kuis atau untuk menonton video yang telah saya sediakan. Mesti anda terfikirkan, dah ada ke orang yang cuba menggunakan aplikasi e-Perma ni? Okey, baiklah. Berikut di sebelah ini merupakan maklum balas antara guru dan murid yang telah mencuba menggunakan aplikasi e-Perma ini. Jadi, berdasarkan hasil dapatan penilaian penggunaan aplikasi e-Perma ini, ianya sebenarnya adalah bergantung kepada cara penggunaan atau tujuan penggunaan seseorang murid atau seorang guru tersebut. Jadi, di sebelah ini dapat saya kongsikan kepada anda semua mengenai maklum balas yang telah diberikan oleh pengguna e-Perma. Antaranya adalah yang pertama, menyatakan bahawa aplikasi ini mudah untuk digunakan dan menarik. Mungkin disebabkan oleh beberapa aplikasi atau animasi-animasi yang digunakan dalam website e-Perma yang semestinya dapat menarik minat para pelajar atau pengguna e-Perma ini. Sebagai kesimpulannya, dapat saya simpulkan di sini kewujudan aplikasi e-Perma atau merupakan satu website
pembelajaran dapat memperkasakan atau mewujudkan satu konsep pembelajaran bermakna atau lebih dikenali sebagai deep learning, dan deep learning ini dapat memperkasakan budaya TS25 iaitu transformasi sekolah 2025. Bahkan bukan itu sahaja, ianya juga semestinya dapat memberikan satu mood pembelajaran yang menghiburkan dan aktif, terutamanya sasaran kita pada para pelajar. Bahkan bukan itu saja, ianya juga memberi jaminan bahawa penglibatan pelajar akan berlaku secara maksimal berbanding dengan pembelajaran secara tradisional di mana pelajaran berlaku di kelas atau di suatu tempat yang memerlukan pelajar untuk pergi ke tempat tersebut. Dan ianya berbeza dengan penggunaan e-permat ini di mana sekiranya anda ingin menggunakan atau belajar menggunakan aplikasi e-permat ini, anda boleh belajar di mana-mana sahaja dan anda boleh memilih bila anda ingin belajar. Jadi ianya boleh dikatakan agak fleksibel untuk digunakan oleh semua masyarakat atau para pengguna. Dan semestinya penawaran pembelajaran mood secara dalam talian ini menerusi aplikasi e-perma dapat memperkasakan pembelajaran secara berpanjangan atau lebih dikenali sebagai lifelong learning. Jadi harapan saya semoga satu video pendek yang saya hasilkan ini, iaitu satu video promosi berkenaan aplikasi e-perma, merupakan website pembelajaran yang interaktif, dapat memberikan serba sedikit maklumat atau pendedahan kepada anda semua. Dan sekiranya anda berminat, anda boleh menekan kepada link di bawah ataupun scan kepada QR code poster yang telah saya hasilkan. Dan harapan saya juga semoga anda dapat memanfaatkan atau menggunakan aplikasi pembelajaran e-perma ini yang merupakan satu pembelajaran secara dalam talian dengan bermanfaat. Dan diharapkan juga bahawa semoga semua guru atau para-para guru yang melihat video saya ini dapat berkongsi ilmu yang bermanfaat ini kepada guru-guru yang lain untuk menggunakannya suatu sesi PDP berlangsung di sekolah. Dan juga kepada murid-murid, anda juga boleh berkongsi atau bermain sambil belajar bersama rakan-rakan anda. Anda juga boleh berkongsi QR code yang telah cikgu hasilkan atau berkongsi link yang akan cikgu berikan di bawah ini. Pada ibu bapa juga, anda juga boleh menggunakan aplikasi e-perma ini untuk digunakan kepada anak-anak anda bagi meningkatkan potensi mereka terutamanya dalam subjek mata pelajaran sejarah. Saya rasa sampai di sini saja berkenaan satu perkongsian menarik mengenai website pembelajaran yang interaktif yang telah saya hasilkan yang dinamakan sebagai e-perma. Semoga inovasi yang saya hasilkan ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Dan saya rasa sampai di sini saja, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari atau di lain tempat atau di lain masa akan datang. Sampai di sini saja saya sudahi video perkongsian saya ini dengan ucapan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Bye.